Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Selepas akaun bank dibeku, rumah dan pejabat peribadi pemimpin-pemimpin Bersatu hendaklah juga diperiksa. Hello, selamat kembali ke dalam channel ini. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini, admin ingin meminta pertolongan daripada anda untuk tekan butang subscribe, karena subscribe itu percuma. Semalam, SPRM mengesahkan akaun bank Bersatu telah dibekukan bagi memudahkan siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Difahamkan pembekuan itu telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Pada awalnya, pembekuan itu dilakukan untuk menyiasat dakwaan berkaitan dana rangsangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion ringgit semasa pandemik COVID-19 dan didakwa diselewengkan dan seterusnya dimasukkan ke dalam akaun bank Bersatu. Bagaimanapun difahamkan, pembekuan juga dibuat bagi menyiasat dakwaan bahawa Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan satu masa dahulu. Sumber-sumber mendakwa jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih RM300 juta ringgit. Dakwa sumber berkenaan lagi baki dalam 2 akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta ringgit. Tindakan SPRM itu tidaklah memeranjatkan kerana berdasarkan penyata akaun yang tersebar luas di media sosial, Bersatu didapati menerima dana berjumlah beratus-ratus juta sewaktu tempoh PKP berkuat kuasa pada tahun 2020 dan tahun 2021. Soalnya, siapa memberi wang sebanyak itu dan kenapa mereka memberinya? Sedangkan, sewaktu tempoh PKP, banyak perniagaan berdepan masalah kewangan dan tidak beroperasi sepenuhnya. Dana tersebutkah yang menjadikan Bersatu dan Perikatan Nasional PN begitu mewah berbelanja, bukan saja dalam PRU 15 lalu, bahkan sejak PRN Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor lagi. Berdasarkan hal ini juga, jika ada RM300 juta ringgit didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank Bersatu, ikut logik dan kebiasaan sebagai parti politik, lebih banyak lagi duit tunai dipercayai ada dalam simpanan pemimpin atau di pejabat parti berkenaan. Ini kerana di mana PRU Pilihan Raya Umum urusan perbelanjaan sebahagian besarnya adalah dalam bentuk tunai dan daripada tangan ke tangan. Dengan itu, bersekali dengan pembekuan akaun bank Bersatu, akaun bank pemimpin, pejabat pribadi dan kediaman pemimpin-pemimpin utama Bersatu juga seharusnya disiasat sama oleh SPRM. Manalah tahu kot terjumpa sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Siasatan haruslah dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan tiada yang terlepas daripada perbuatan melanggar undang-undang. Dalam hal ini, Respon Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang mendakwa tindakan SPRM itu sebagai bukti PH Pakatan Harapan dan BN Barisan Nasional menggunakan agensi kerajaan sebagai alat untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta Perikatan Nasional PN, serta adalah tidak benar sama sekali. Beliau malah menuduh ia sebagai strategi jelek pentadbiran semasa PH dan BN untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kelemahan, kegagalan, dan nepotisme yang membelenggu mereka. Yang penting di sini, jika tiada apa-apa kesalahan atau pelanggaran undang-undang telah dilakukan, tiada apa yang Hamzah atau Bersatu perlu bimbang dengan tindakan SPRM itu. Berilah kerjasama
ketika disiasat, waima jika ketika pejabat atau rumah diserbu sekalipun. Berani kerana benar. Menyebelah semacam, bukankah seperti ada yang salah? Itulah ulasan yang dikongsikan oleh blogger yang diberi nama Syahbudin Husin, yang dipetik daripada syahbudin.com.net. Adakah anda bersetuju apa yang telah dikongsikan oleh blogger politik terkenal ini yang dikenali sebagai Syahbudin Husin? Sila tinggalkan pendapat anda. Jika anda setuju, anda boleh komen setuju di ruangan komen di bawah. Itu saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Selepas akaun bank dibeku, rumah dan pejabat peribadi pemimpin-pemimpin bersatu hendaklah juga diperiksa. Hello, selamat kembali ke dalam channel ini. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini, admin ingin meminta pertolongan daripada anda untuk tekan butang subscribe, karena subscribe itu percuma. Semalam, SPRM mengesahkan akaun bank bersatu telah dibekukan bagi memudahkan siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Difahamkan pembekuan itu telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Pada awalnya, pembekuan itu dilakukan untuk menyiasat dakwaan berkaitan dana rangsangan kerajaan berjumlah Rm92.5 bilion ringgit semasa pandemik COVID-19 dan didakwa diselewengkan dan seterusnya dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu. Bagaimanapun difahamkan, pembekuan juga dibuat bagi menyiasat dakwaan bahawa bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan satu masa dahulu. Sumber-sumber mendakwa jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih Rm300 juta ringgit. Dakwa sumber berkenaan lagi baki dalam 2 akaun bank bersatu ketika ini adalah sekitar Rm40 juta ringgit. Tindakan SPRM itu tidaklah memeranjatkan kerana berdasarkan penyata akaun yang tersebar luas di media sosial, bersatu didapati menerima dana berjumlah beratus-ratus juta sewaktu tempoh PKP berkuat kuasa pada tahun 2020 dan tahun 2021. Soalnya, siapa memberi wang sebanyak itu dan kenapa mereka memberinya? Sedangkan sewaktu tempoh PKP, banyak perniagaan berdepan masalah kewangan dan tidak beroperasi sepenuhnya. Dana tersebutkah yang menjadikan Bersatu dan Perikatan Nasional PN begitu mewah berbelanja, bukan saja dalam PRU 15 lalu, bahkan sejak PRN Pilihan Raya Negeri, Melaka dan Johor lagi. Berdasarkan hal ini juga, jika ada Rm300 juta ringgit didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank Bersatu, ikut logik dan kebiasaan sebagai parti politik, lebih banyak lagi duit tunai dipercayai ada dalam simpanan pemimpin atau di pejabat parti berkenaan. Ini kerana di mana PRU Pilihan Raya Umum, urusan perbelanjaan sebahagian besarnya adalah dalam bentuk tunai dan daripada tangan ke tangan. Dengan itu, bersekali dengan pembekuan akaun bank Bersatu, akaun bank pemimpin, pejabat pribadi dan kediaman pemimpin-pemimpin utama Bersatu juga seharusnya disiasat sama oleh SPRM. Manalah tahu kot terjumpa sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Siasatan haruslah dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan tiada yang terlepas daripada perbuatan melanggar undang-undang. Dalam hal ini, Respon Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang mendakwa tindakan SPRM itu sebagai bukti PH Pakatan Harapan dan BN Barisan Nasional menggunakan agensi kerajaan sebagai alat untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta Perikatan Nasional PN, serta adalah tidak benar sama sekali. Beliau malah menuduh ia sebagai strategi jelek
pentadbiran semasa PH dan BN untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kelemahan, kegagalan, dan nepotisme yang membelenggu mereka. Yang penting di sini, jika tiada apa-apa kesalahan atau pelanggaran undang-undang telah dilakukan, tiada apa yang Hamzah atau Bersatu perlu bimbang dengan tindakan SPRM itu. Berilah kerjasama ketika disiasat, waima jika ketika pejabat atau rumah diserbu sekalipun. Berani kerana benar. Menyebelah semacam bukankah seperti ada yang salah. Itulah ulasan yang dikongsikan oleh blogger yang diberi nama Syahbuddin Husin yang dipetik daripada syahbuddin.com.net. Adakah anda bersetuju apa yang telah dikongsikan oleh blogger politik terkenal ini yang dikenali sebagai Syahbuddin Husin? Sila tinggalkan pendapat anda. Jika anda setuju, anda boleh komen setuju di ruangan komen di bawah. Itu saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana sudah menonton.